Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua pelajar. Okay, berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Titi. Okay, kali ini Cikgu akan sambung untuk keseimbangan redox. Okay, itu bahagian 2. Itu melibatkan perubahan nombor pengoksidaan dan penurunan. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, diharapkan semua pelajar dapat yang pertama, menyatakan maksud nombor pengoksidaan. Yang kedua, menjelaskan pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan, iaitu penambahan atau pengurangan nombor pengoksidaan. Yang ketiga, menentukan nombor pengoksidaan. Kita akan lihat bagaimana nak kira nombor pengoksidaan, nak tentukan. Dan akhir sekali, menamakan sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. Okay, cikgu akan teruskan pelajar. Kita ulang balik, recall balik pada pembelajaran yang lepas. Cikgu ada tunjukkan tips bagaimana nak hafal pengoksidaan dan penurunan. Pada minggu lepas, cikgu ada terangkan 3 perkara ini dari segi oksigen, hidrogen dan elektron. Iaitu untuk pengoksidaan dan juga penurunan. Di mana pelajar mesti hafal iaitu OH-INO dengan merujuk kepada sama ada kehilangan atau penambahan oksigen, pengurangan atau penambahan hidrogen dan terima atau membebaskan ataupun melepaskan elektron. Ini kita dah belajar 3 ni pada minggu lepas. Untuk hari ini, cikgu akan sentuh tentang perubahan nombor pengoksidaan. Iaitu untuk pengoksidaan, dari segi perubahan nombor pengoksidaan, pengoksidaan ini berlaku jika berlakunya penambahan saja. Penambahan nombor pengoksidaan. Bagi penurunan pula, proses penurunan atau tindak balas penurunan boleh berlaku jika adanya pengurangan nombor pengoksidaan. Boleh pelajar? Kat sini, kedua-dua proses pengoksidaan dan penurunan berlaku menunjukkan berlakunya tindak balas redox. Jika ada penambahan nombor pengoksidaan dan juga pengurangan nombor pengoksidaan. Kita akan lihat kepada contoh. Yang pertama sekali, kita pergi kepada apakah maksud. Sebenarnya apa maksud nombor pengoksidaan ni? Nombor pengoksidaan di sini ialah cas unsur dalam sebatian. Cas bagi unsur dalam satu sebatian. Setiap unsur tu dalam satu sebatian. Jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Contoh di sini, cikgu ambil daripada buku teks. Tindak balas antara karbon dan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Di sini pelajar, untuk terangkan dari segi perubahan nombor pengoksidaan, setiap satu unsur ni, dia ada dia punya nombor pengoksidaan. Ini kita tengok untuk karbon, memang tak ada cas. So, cas di dalam ni ialah kosong. Untuk oksigen pula, ini karbon untuk oksigen pun sama, tak ada cas. Kita letakkan nombor pengoksidaannya ialah kosong kerana tiada membawa apa-apa cas. Dan untuk sebatian ataupun molekul karbon dioksida, untuk karbon di sini pelajar, kita pecahkan kerana kita tahu untuk oksigen, dia membawa cas negatif 2. Jadi, total jumlah cas di sini, karbon dioksida kosong. Untuk cari berapakah nombor pengoksidaan karbon pelajar, nanti cikgu akan terangkan pada next. Kita andaikan karbon tu sebagai X, tambah dengan oksigen ni dalam ni, dia membawa nombor pengoksidaan yang berada dalam oksigen di situ, ion di sini dalam ni adalah negatif 2. Berapa ada? Ada 2. So, letak 2 kat depan. So, sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab karbon dioksida tidak membawa apa-apa cas jumlah.
jumlah charge ataupun yang dibawa tu tak ada sebenarnya untuk karbon dioksida. Tapi bila kita pecahkan untuk karbon, kita kena kira X berapa. So untuk pengiraan macam matematik pelajar, kirakan X. So X sama dengan 2 tolak 2 ni kita darabkan pergi ke sama dengan dapat positif 4 pelajar. So untuk karbon di sini ialah tambah 4. Manakala untuk oksigen di sini, yang dibawa dalam ni adalah negatif 2. Bila dah tentukan nombor pengoksidaan, kita lihat. Untuk karbon, letak anak panah kepada karbon yang sebelah hasil. Jadi kita lihat di sini karbon adalah kosong. Dia akan berubah nombor pengoksidaan kepada tambah 4, positif 4 untuk nombor pengoksidaan karbon di sini. Jadi berlakunya penambahan. Nombor pengoksidaan dia bertambah. So, bila nombor pengoksidaan bertambah, kita kata dia mengalami ataupun proses yang terlibat, tindak balas yang terlibat adalah pengoksidaan. Sama juga dengan oksigen pelajar. Bahan satu lagi kita ada oksigen. Jadi di sini oksigen kosong nombor pengoksidaan. And then kita ambil yang sebelah hasil pula, nombor pengoksidaan dia adalah negatif 2. Kosong ke negatif 2 berlakunya pengurangan nombor pengoksidaan. Jadi bila berlakunya pengurangan atau nombor pengoksidaan berkurang, kita kata tindak balas ini iaitu oksigen mengalami tindak balas penurunan. Atau dalam erti lain di sini, bahan yang dioksidakan adalah karbon. Kenapa? Nombor pengoksidaan dia bertambah. Untuk oksigen, bahan yang diturunkan. Kenapa belajar? Kerana nombor pengoksidaan dia berkurang. Jadi untuk ejen sama seperti sebelum ni, terbalikkan sahaja. Ejen pengoksidaan adalah oksigen. Kerana oksigen mengoksidakan karbon. Dan ejen penurunan adalah karbon. Kerana karbon menurunkan oksigen. Terbalikkan sahaja untuk ejen pengoksidaan. Kita akan lihat dari segi dia punya perubahan nombor pengoksidaan. Kita lihat kepada contoh A. Ini ada satu tindak balas, magnesium dengan oksigen. Belajar. Kita akan lihat magnesium dengan magnesium, oksigen dengan oksigen. Tentukan dulu dia punya nombor pengoksidaan. Kita padam ada anak panah nanti. Kita akan lihat. Tentukan dia punya nombor pengoksidaan dulu. Di sini magnesium kita ada apa-apa charge, dia kosong. Oksigen pun kosong. Untuk magnesium dengan oksigen ini adalah satu sebatian. Kita lihat charge yang dibawa oleh setiap unsur. Positif 2 untuk magnesium. Untuk oksigen negatif 2. And then kita lihat letak anak panah. Magnesium dengan magnesium. Oksigen dengan oksigen. Dia mengalami untuk magnesium tindak balas pengoksidaan. Kenapa? Sebab di sini nombor pengoksidaannya bertambah. Daripada kosong kepada positif 2. Bila bertambah je pengoksidaan. Kalau oksigen tadi, nombor pengoksidaan dia daripada kosong kepada negatif 2. Jadi, di sini nombor pengoksidaannya berkurang. Bila nombor pengoksidaan berkurang, kita kata dia mengalami ataupun prosesnya adalah penurunan. Jadi, magnesium adalah bahan yang dioksidakan. Kenapa? Sebab nombor pengoksidaan untuk magnesium dalam ni tadi, untuk magnesium minta maaf, ini sebenarnya adalah magnesium, bukan magnesium oksida. Ini magnesium sebenarnya. Magnesium belajar. Magnesium je. Cikgu salah typing tadi. Ini adalah magnesium sahaja. Ini pun ejen penurunan ialah magnesium. Manakala untuk bahan yang diturunkan adalah oksigen. Oksigen yang diturunkan dan dia juga adalah ejen pengoksidaan. Kita rujuk kepada dia punya nombor pengoksidaan tadi. Untuk oksigen diturunkan daripada kosong. Nombor pengoksidaan tadi kosong kepada negatif 2 berkurang. Jadi kita kata oksigen diturunkan. Bahan yang diturunkan. So di sini ada sedikit kesilapan pelajar. Betul kan? Itulah magnesium, bukannya magnesium
oksida. Okay, kita lihat kepada seterusnya. Okay, ini adalah latihan daripada buku teks. Okay, boleh terangkan kedua-dua persamaan ini dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okay, ada dua persamaan kimia, dua tindak balas. Okay, kita lihat kepada tindak balas yang pertama pelajar. Okay, kuprum oksida dan hidrogen akan dapat kuprum dan air. Okay, jadi di sini kuprum, okay, di sini adalah positif 2. Okay, dapat daripada pecahan cas unsur dalam ni kita ambil yang kuprum adalah positif 2 dan kuprum sebelah hasil adalah kosong. Jadi di sini nombor pengoksidaan berkurang. Okay, bila berkurang kita kata ia mengalami penurunan. Okay, tindak balas penurunan atau proses penurunan. Okay, di sini pula untuk hidrogen kosong kepada positif 1, nombor pengoksidaan dia bertambah. Kata mengalami pengoksidaan. Jadi bahan yang dioksidakan yang di mana nombor pengoksidaan dia bertambah saja. Jadi hidrogen. Yang diturunkan pula adalah kuprum oksida. Okey, kuprum oksida atau kuprum 2 oksida. Okey, pelajar. Okey, untuk yang diturunkan tadi, okey, bila bahan tu diturunkan, dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, manakala kalau yang bahan yang dioksidakan tu hidrogen, dia adalah ejen penurunan. Jadi di sini tindak balas redoks berlaku kerana penerangan di sini nombor pengoksidaan kuprum, untuk di sini kuprum ni kita ambil kuprum berkurang. Kenapa kita kata tindak balas redoks berlaku? Kita ambil dari segi nombor pengoksidaan. Untuk kuprum berkurang daripada positif 2 kepada kosong. Manakala nombor pengoksidaan hidrogen bertambah dari kosong kepada positif 1. Ini pula adalah tindak balas 2. Sama seperti tindak balas 1 pelajar. Tuliskan persamaan dan kita akan lihat di sini. Untuk magnesium, dia punya kosong, nombor pengoksidaan dia kosong. Untuk magnesium ini adalah positif 2. Jadi kita kata di sini magnesium mengalami pengoksidaan kerana nombor pengoksidaan dia bertambah. Untuk asid hidroklorik pula kita ambil hidrogen anak panah kepada hasil hidrogen. Jadi kita lihat untuk hidrogen dalam ni dia membawa positif 1 nombor pengoksidaan dia positif 1. Hidrogen sebelah sana kosong. Jadi nombor pengoksidaan berkurang. Jadi proses penurunan. Jadi di sini pelajar, bahan yang dioksidakan adalah magnesium, yang diturunkan adalah asid hidroklorik, dan ejen pengoksidaan adalah asid hidroklorik, ejen penurunan adalah magnesium. Terbalikkan sahaja untuk ejen. Dan tindak balas redoks di sini berlaku kerana nombor pengoksidaan magnesium bertambah dari kosong kepada positif 2. Untuk nombor pengoksidaan hidrogen pula berkurang dari positif 1 kepada kosong. Jadi ada berlaku pengoksidaan dan penurunan dari segi nombor pengoksidaan bertambah atau berkurang saja. Jadi kita kata berlakunya tindak balas redoks. So, boleh jelas di sini untuk terangkan. Dan kita akan masuk untuk yang kedua, bagaimana nak tentukan nombor pengoksidaan. Ada 8 caranya, 8 garis panduan. Kita lihat kepada yang pertama. Nombor pengoksidaan, syarat yang pertama, ada garis panduan dia untuk tentukan nombor pengoksidaan tadi pelajar. Bagi semua unsur, yang memang kita tahu unsur atau atom memang tak ada membawa cas. Contoh natrium, karbon, helium, oksigen, klorin. Di sini semua nombor pengoksidaannya adalah kosong. Yang kedua, ion monoatom. Ion monoatom bermaksud mono ni satu pelajar. Atom ni single atom yang membawa cas atau ion. Contoh ion kuprum 2 ni ada positif 2 di bawah ion. Cas dia positif 2. Jadi nombor pengoksidaan dia adalah positif 2. Sama juga seperti ion kalium, bromida, ion oksida dan ion aluminium. Dia nombor pengoksidaan dia sama dengan cas pada ion yang dibawanya. Yang ketiga,
Untuk kumpulan 1, 2, 3, okey, dia membawa cas masing-masing kita tahu. Kalau kumpulan 1, positif 1, kumpulan 2, positif 2, kumpulan 3, positif 3. Ini cas yang dibawa untuk logam. Biasanya ini adalah unsur logam. Jadi kat sini contohlah sebatian kita ada lithium klorida. Okay, untuk lithium berada dalam kumpulan 1. Okay, dalam ni dia membawa positif 1. Jadi nombor pengoksidaan dia 1, positif 1. Untuk natrium pun sama, positif 1. Okay, untuk magnesium oksida, dalam ni kita ada magnesium ion. Okay, dalam ni magnesium ion adalah positif 2. Jadi nombor pengoksidaan pun positif 2. Sama juga dengan aluminium. Okay, dalam ni cas yang dibawa adalah Al atau aluminium positif 3. Jadi casnya adalah positif 3. Okay, kita lihat contoh pelajar. Okay, ini contoh untuk pengiraan natrium klorida nombor 4. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu sebatian. Ini untuk sebatian. Jumlah jumlah. Kita lihat pada jumlah adalah sifar. Contohnya kita ada sebatian natrium klorida. Total nombor pengoksidaan di sini adalah kosong sebab dia tak ada apa-apa cas. Sebatian ni tak ada cas. Jadi total untuk asal natrium adalah positif 1. Cas yang dibawa natrium, ion klorida adalah negatif 1. So total adalah kosong pelajar. Bila tambahkan dapat kosong. Sama juga seperti sulfur trioksida. Total dia jumlah nombor pengoksidaan di sini adalah kosong. Untuk cari contohnya apakah nombor pengoksidaan sulfur, kita letakkan X. Tambah 3. 3 ni merujuk kepada bilangan oksigen ada 3. Satu oksigen, oksida di sini ion membawa cas negatif 2. Didarabkan sahaja, 3 darab negatif 2. Jadi jumlah cas mesti kosong. So bila kira X, kita akan dapat positif 6. Jadi nombor pengoksidaan untuk sulfur adalah positif 6. Yang kelima, ini untuk ion polyatom saja. Ion polyatom adalah yang dalam tu ada lebih daripada satu atom. Ion. Ion yang dalam tu membawa lebih daripada satu atom dan kita kata jumlah nombor pengoksidaan atom tersebut bersamaan dengan cas pada ion. Cuba lihat yang ini ion amonium. Nampak tak di sini adalah cas yang dibawanya adalah positif 1. Jadi jumlah cas atau jumlah nombor pengoksidaan untuk ion amonium ini adalah positif 1. Jadi bila kita pecahkan untuk natrium negatif 3 tambah dengan 4 hidrogen bermaksud 4 darab 1 hidrogen membawa positif 1. Bila kita cuba kita kira, kita akan dapat jumlah nombor pengoksidaan adalah positif 1. Sama juga seperti ion karbonat pelajar. Cuba lihat. Di sini jumlah nombor pengoksidaan adalah ikut cas pada ion iaitu negatif 2. Jadi katalah awak diminta untuk kira untuk nombor pengoksidaan karbon. So X kita letak X. Tambah dengan 3 untuk oksigen. Bilangan oksigen dalam ni ada 3. Darab dengan 1 untuk oksida punya ion adalah negatif 2. So bila kita tambahkan, mestilah total dia membawa kepada jumlah cas ini, cas ion ni, negatif 2. So, dapatlah cari X adalah positif 4. Untuk yang keenam pula, hidrogen. Dalam sebatian, memang biasanya kita tahu hidrogen adalah positif 1 pelajar. Membawa nombor pengoksidaan dia adalah cas dia iaitu positif 1. Tetapi di sini, kita ada pengecualian untuk logam hidrida. Logam hidrida adalah negatif 1. Jadi, untuk contoh hidrogen klorida, yang di sini, hidrogen klorida di sini, kita tentukan memanglah hidrogen di sini membawa nombor pengoksidaan dia positif 1. Tetapi, kalau kes yang logam hidrida, logam hidrida ni logam dengan hidrogen. Bila ada logam je, pengiraan dia bila kita kira balik, kita kira yang untuk hidrogen, pelajar akan dapat negatif dia punya nombor pengoksidaan.
sebab dia adalah logam hidrida. Seterusnya untuk nombor 7. Okay, di sini nombor pengoksidaan oksigen dalam sebatian kita tahu oksigen negatif 2 tau. Okay, negatif 2, tetapi ada pengecualian untuk peroksida. Peroksida ni adalah H2O2. Untuk dalam peroksida, oksigen di sini adalah nombor oksidaannya adalah negatif 1. Kita lihat perbezaan. Contoh kita ada magnesium oksida, pengiraan macam biasa, kita kira magnesium positif 2. Cuba tengok X dia itu O. Kita gantikan sebagai X. Okay, total adalah kosong sebab dia tak ada apa-apa cas. So, kita akan dapati untuk oksigen nombor pengoksidaan dia adalah negatif 2. Tetapi, bila hidrogen peroksida, kita cuba kira balik. Okay, di sini ada 2 hidrogen, iaitu 2 darab positif 1. Tambah dengan 2X. 2X ni adalah oksigen. Andai kita tak tahu oksigen di sini berapa dia punya nombor pengoksidaan. Total adalah kosong. Sebab tak ada apa-apa cas. So, bila kirakan X, awak akan dapat negatif 1. Kerana untuk pengecualian adalah peroksida. Dan akhir sekali pelajar, untuk kumpulan 17, biasanya negatif 1. Tetapi, kumpulan 17 ingat lagi tak? Kita ada fluorin, klorin, bromin dan iodin. Okey. Untuk fluorin tak ada masalah. Dia sentiasa negatif 1. Tetapi klorin, bromin, iodin dia memang negatif 1 juga. Tetapi dia ada pengecualian jika klorin, bromin, iodin terikat dengan unsur yang lebih elektronegatif. Contohnya oksigen. Jadi kat sini nombor pengoksidaannya akan jadi positif pelajar. Hanya untuk klorin, bromin, iodin. Tetapi fluorin sentiasa negatif 1. Contoh hidrogen fluorida. Untuk kira nombor pengoksidaan fluorin di sini, okay, kita gantikan hidrogen positif 1 tambah X. So kita akan dapati untuk fluorin tetap negatif 1. Tetapi untuk klorin dan bromin, jika dikira nombor pengoksidaannya akan dapati positif, bukannya negatif. Okay, nampak tak di sini untuk klorin positif 1 di sini. Okay, dalam kalium klorat 1 ni. Yang ni pula untuk barium ion bromide adalah positif 5. Dia tak sama pelajar. Okey, so kesimpulannya ini adalah syarat-syarat untuk menentukan nombor pengoksidaan pelajar. Okay, cikgu ringkaskan di sini. Okay, daripada banyak-banyak contoh tadi daripada buku teks. Okay, boleh rujuk di sini. Kita ringkaskan. Okay, tolong ingat untuk atom molekul kosong. Okay, lihat dia punya cas sebenarnya pelajar. Lihat kepada dia punya cas. Dan jumlah pun sama. Untuk jumlah nombor pengoksidaan pun kita tengok dia punya total cas dia. Okay, dan ada beberapa pengecualian di sini untuk unsur yang tetap. Seperti hidrogen. Okay, untuk kumpulan 1, 2, 3 kita tahu tak ada masalah. Untuk oksigen. Okay, dan untuk kumpulan 17. Okay, jadi kita lihat contoh latihan. Okay, latihan yang pertama. Okay, untuk kira nombor pengoksidaan bagi unsur. Okay, biasanya kita tahu unsur peralihan ni dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan yang berbeza bagi unsur peralihan. Okay, di sini diberikan, dalam soalan dah diberikan beberapa nombor pengoksidaan. Okay, kita lihat yang pertama, ada 6 soalan. Okay, cuba kira nombor pengoksidaan untuk magnesium dalam magnesium nitrat. Okay, jadi di sini belajar, pecahkan belajar kepada unsur. Pecahkan mengikut dia punya cas. Jadi di sini nak kira magnesium adalah kita letak sebagai X. Okey. Okay, di sini tambah 2. 2 ni apa? 2 ni adalah untuk nitrogen. Nampak tak bracket tu nitrogen. Okay, di sini diberikan positif 5 masukkan dalam bracket. Okay, untuk oksigen pula ada 2 juga. 2 kena darab dengan 3. 3 dalamnya ada 3. 3 darab negatif 2 adalah untuk oksigen. Kita tahu negatif 2 darab pula dengan 2. Total cas di sini adalah kosong. So letak sama dengan kosong. Carilah X berapa. So X di sini untuk magnesium adalah positif 2. Okay, untuk B pula, mangan sama juga pelajar.
kita akan pecahkan kepada dia punya unsur-unsur dalam tu dan dia punya cas. Jadi X tambah 4. 4 untuk oksigen di sini. Dan okay, 4 darab dengan negatif 2 lah. Oksigen ni 1 negatif 2. Dan nampak tak di sini adalah jumlah cas di sini adalah negatif. Letakkan sama dengan negatif 1. Cari X. So akan dapat mangan punya nombor pengoksidaan adalah positif 7. Okay, untuk krom ni pula okay, ion kromat ni, okay, kita lihat. Okay, pengiraan dia, okay, kalium pecahkan ion kromat dan oksigen. Okay, di sini 2 darab K. 2 darab dengan positif 1 untuk kalium positif 1. Yang kita tak tahu ialah yang ni. Kita letakkan X, 2X. Tambah dengan 7 darab negatif 2 untuk oksigen. So, totalnya adalah jumlah cas iaitu kosong. So, carilah X. So, awak akan dapat, okay, nombor pengoksidaannya adalah positif 6. Okay, yang keempat, ferrum. Sama juga belajar. Pecahkan. Okay, kita nak tahu X untuk ferrum. Tambah dengan 2 darab untuk klorin negatif 1. Okay, darabkan. Total cas adalah kosong, tak ada apa-apa. So, sama dengan kosong. Cari X. So, awak akan dapat positif 2. Dan akhir sekali, okay, kira untuk ferrum klorida, ferrum 3 klorida ni. So, pecahkan juga belajar. Gantikan dengan X. Tambah 3 darab untuk 1 klorin adalah negatif 1. Total adalah kosong. Okay, buat sama dengan kosong. Cari X. So, awak akan dapat positif 3. Okay. Ini untuk contoh pengiraan lah. Dan okay, kena buat pelajar dikendaki membuat latihan aktiviti 1D buku teks muka surat 3 dalam buku latihan dan hantar dalam Google Classroom. Okey. Berikutnya yang terakhir sekali, cikgu nak tunjukkan bagaimanakah kita nak namakan sebatian berdasarkan sistem penamaan IUPAC dan juga kita akan merujuk kepada nombor pengoksidaan. Jadi untuk penamaan sebatian ikut IUPAC, yang pertama unsur logam kumpulan 1, 2, 3. Untuk unsur logam, dia hanya ada satu je nombor pengoksidaan pelajar. Satu je. Contoh tadi, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13. Nombor pengoksidaan untuk kumpulan 1 ialah positif 1, kumpulan 2 positif 2, kumpulan 13 positif 3. Dan memandangkan logam kumpulan 1, 2 dan 13 ni, dia hanya ada satu je nombor pengoksidaan. Nama sebatian ditulis tanpa ada nombor pengoksidaan. Maksudnya, contoh kita lihat magnesium oksida. Jadi magnesium kita tahu magnesium adalah kumpulan 2. Dia membawa cas positif 2. Tapi kita tak tulis magnesium 2 klorida. Kita hanya tulis magnesium oksida je. Kita tak tunjuk dari segi penamaan IUPAC untuk unsur logam. Tetapi untuk unsur peralihan, disebabkan nombor pengoksidaannya lebih daripada 1. So di sini nak tulis nama sebatian tu ikut penamaan IUPAC, kita gantikan dia punya nombor pengoksidaan dengan nombor tulisan Roman saja. Iaitu ni. Contoh kuperum 2 oksida, kita tahu kuperum 2 di sini dia ada dia unsur peralihan, maknanya dia ada lebih pada 1. Jadi 1 adalah kuperum, 1 adalah kuperum 2 positif. Ada 2 nombor pengoksidaan atau lebih. Jadi kita kena tuliskan nama dia dengan letakkan bracket dan nombor Roman dalam bracket tersebut dan ditulis rapat. Untuk kuperum 2 oksida dan kuperum oksida. Di sini kuperum oksida lah kat sini. 1. Yang ni kuperum 2 oksida, kita letak 2 untuk bezakan dia punya nama pelajar. Kita lihat pada contoh. Di sini angka Roman dimasukkan untuk menunjukkan nombor pengoksidaannya, tapi untuk kes bagi unsur peralihan biasanya. Unsur peralihan yang terlibat sebab dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Contoh
ferrum ada dua kan? Ferrum 2 dengan ferrum 3. Jadi kita letakkan huruf Roman ni, nombor Roman ni bersebelahan dengan nama dia, rapat. Untuk kuprum pun sama. Ada kuprum 2 sulfat, ada kuprum sulfat sahaja. Okey, ini contoh-contoh lah untuk mangan. Okey, disebabkan nombor pengoksidaannya adalah positif 4. So, kita letakkan Roman 4 di sebelah penamaannya. Okey, yang ni pula positif 7. Ada 2 kan, lebih. So, kita ada kalium manganat 7. Contoh ni. Kromium pula dalam ni ada positif 3. So, kromium 3 klorida. Dan akhir sekali kita ada positif 6. Jadi, kalium dikromat 6. Okey, penamaan tu diletakkan bersebelahan dengan unsur peralihan tersebut, di mana sebenarnya mewakili nombor pengoksidaan dan ditulis dengan tulisan Roman lah, nombor Roman. Okey, cuba lihat soalan ini belajar. Okey, kita ada tabel, ada 3 sebatian, formula telah diberikan. Okey, dia nak namakan sebatian berdasarkan sistem penamaan IUPAC. Kita tengok yang pertama kita ada ferrum dengan klorin di sini ferrum 2 klorida. Okey, so untuk kita kira dulu untuk unsur peralihan ferrum di sini berapa dia punya nombor pengoksidaan. Okey, macam mana nak kira? Macam cikgu ajar tadi, X untuk tak tahu adalah X. 1 sebab memang ada 1 je. 2 darab dengan klorin. Klorin negatif 1. So 2 darab negatif 1. Total adalah kosong. Cari X. So awak akan dapat positif 2. Okay, dah tahu nombor pengoksidaan untuk ferrum positif 2. Nak tulis nama ferrum 2. Ni kena rapat Yang ni kena rapat. 2 dengan ferrum ni rapat. Klorida. Okay, untuk nombor B pun sama pelajar. Kirakan, kita lihat ada 2 di sini. 2 ferrum. So 2X. Untuk kita nak kira ferrum punya nombor pengoksidaan 3 darab oksigen, ada 3 oksigen, 3 darab negatif 2 sama dengan kosong sebab tak dapat pecah kat sini. Okay, cari X. Okay, awak akan dapat positif 3. Nombor pengoksidaan untuk ferrum di sini adalah positif 3. Jadi nama dia adalah ferrum 3 klorida pelajar. Okay, dan akhir sekali untuk kalium manganat pun sama. Pecahkan dan kira untuk mangan di sini, manganat di sini. So, awak akan dapat, untuk mangan di sini adalah positif 7. Di mana kalium positif 1. Kita tak tahu mangan ni adalah X. Oksigen ada 4. 4 darab negatif 2. Total kosong tak dapat pecah. Jumlah cas dia kosong. Sebab tu sama dengan kosong. So, awak akan dapat positif 7. Jadi, nama dia adalah kalium manganat 7. Dan nombor Roman ni pelajar mesti rapat. Ditulis rapat dengan nama unsur peralihan itu. Okey. So, pelajar dikendaki membuat latihan aktiviti 1E dan 1D tadi. Dalam buku teks. Boleh rujuk pada buku teks muka surat 14 dan juga tadi 13. 1D dan 1E. Lekapkan dan hantar ke dalam Google Classroom. Sehingga berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.